Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat memenuhi malam-malam 10 yang terakhir dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan redha Allah dan menemui malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam Qadar. Kepada semua ikhwah dan akhwat usahawan ikram dan bakal usahawan. Pada kesempatan pada kali ini saya Muhammad Fadil Saleh selaku pengurusi unit pemerkasaan ekonomi Ikram pusat ingin berkongsi atau memberi sedikit pandangan berkaitan dengan keusahawanan dan perniagaan dalam negara kita hari ini yang sedang cuba kembali pulih selepas pandemik COVID-19. Sehari dua ini di layar-layar ataupun skrin media sosial ada beberapa bisnes yang begitu menarik perhatian. Pertamanya ialah ratusan manusia beratur untuk mendapatkan beberapa juadah makanan yang menjadi pilihan masyarakat. Salah satunya ialah lamb shank Chef Ammar yang sebenarnya bukanlah satu yang luar biasa. Satu makanan yang sudah bertahun-tahun dijual oleh beliau dan juga mendapat sambutan yang dingin pada awalnya. Kemudian dengan usaha gigih beliau dengan beberapa strategi perniagaan yang beliau buat, sehinggalah sekarang ni follower beliau di media sosial meningkat beratus-ratus ribu. Begitu juga dengan anak muda Khairul Aming yang menjadi kegilaan para makcik-makcik dan anak-anak gadis serta ibu-ibu muda yang ketandusan idea untuk menyiapkan juadah kepada keluarga mereka sejak daripada beberapa tahun yang lalu. Beliau anak muda yang pada pengakuan beliau bukanlah seorang yang pada mulanya asal pandai memasak, tetapi kerana beliau berminat dengan aktiviti memasak menjadikan beliau berilham untuk mengemukakan atau berkongsi dengan orang lain melalui media sosial dan akhirnya minat itu bertukar menjadi profession sehingga beliau sanggup melepaskan jawatan daripada bertugas di sebuah syarikat multinational oil and gas kepada menjadi full time memasak. Walaupun kelihatan sangat penat, tetapi itulah rezeki ataupun sumber rezeki beliau sekarang. Begitu juga lah dengan ratusan orang yang beratur untuk mendapatkan baju Melayu bulan bintang. Satu jenama yang dulunya tidak dikenali. Kalau kita para peminat baju-baju Melayu, selain daripada secara tradisinya di Masjid India, kita akan dapat melihat bahawa baju-baju Melayu ni yang berjenama sederhana, bukan department shop, bukannya ditempah sebagaimana orang-orang kaya dulu pakai, tapi memenuhi kualiti dan juga cita rasa anak-anak muda, ialah seperti Elra, Jekyll, yang memenuhi iklan-iklan di semua media sosial. Tapi pada tahun ini dengan izin Allah, saya lihat bulan bintang begitu mencanak sekali, menaik sekali, mendapat sambutan dan menjadi bualan masyarakat. Dan begitu juga, sekali lagi mereka bukan datang secara mendadak, tapi mereka adalah pemain industri yang sudah beberapa tahun berada dalam pasaran. Nama yang menarik yang ingin saya kongsi pada hari ini ialah saya sebagai seorang usahawan juga yang sudah berpuluh-puluh tahun sangat mencemburui terutama anak-anak muda yang mempunyai satu keinginan yang sangat tinggi. Ini adalah kunci pertama kepada kejayaan pada satu bisnes, iaitu mereka mempunyai keazaman, keinginan
juga minat yang sangat tinggi kepada benda yang mereka usahakan. Ini kunci yang pada saya paling asas. Yang kedua ialah mereka tidak pernah berhenti untuk mencuba. Semua yang terlibat yang saya sebutkan tadi, dan juga termasuklah pakcik-pakcik senior dalam Ikram yang telah berjaya sampai hari ini, yang berbakti kepada Ikram, memberi sumbangan-sumbangan yang besar kepada Ikram sampai hari ini. Sebahagiannya sudah tiada, sebahagiannya sudah berhenti bekerja. Mereka satu ketika dulu, ketika muda, mereka bukan bermula daripada bisnes yang mereka ada pada hari ini juga. Sebahagian mereka telah bertatih daripada satu peluang ke satu peluang, satu peluang ke satu peluang, sehinggalah akhirnya mereka menemui lombong emas mereka sendiri. Namun hari ini, anak-anak muda sebahagian besar lebih suka melihat sesuatu yang sudah terjadi, satu yang sudah sukses, satu yang sudah terpampang di hadapan mata, tanpa cuba untuk melihat di belakang siapakah orang yang terlibat, bagaimana mereka terlibat, bagaimana mereka bermula, berapa lama mereka bermula, berapa kali mereka gagal, dan sebagainya. Jadi untuk seseorang itu berjaya, mereka mesti mempunyai satu kreativiti, satu ketahanan juga untuk mencuba dan mencuba dan mencuba, walaupun telah beberapa kali gagal. Kerana kita yakin dengan Allah SWT bahawa rezeki itu dari Allah SWT. Mungkin bukan di situ rezeki kita, walaupun kita cukup sayang dan sangat rasa itulah yang terbaik yang pernah kita hasilkan. Tapi jangan pernah putus asa untuk terus mencuba di bidang yang sama ataupun di bidang yang lain pula. Dan yang ketiganya ialah suatu yang menjarakkan atau memisahkan seorang manusia dengan kejayaan ialah ilmu. Apatah lagi ingin mencapai dunia akhirah, juga mesti melalui ilmu. Dan ilmulah yang memisahkan antara kegagalan dan kejayaan. Kalau seorang wireman dalam tugasan mereka, walaupun wire itu sudah cantik, kuat, tapi kalau tersalah sambung, dia tak akan dapat menyelesaikan masalah untuk menghidupkan satu mentor lampu. Itulah juga dengan formula-formula orang memasak. Walaupun ingredientnya sama, tapi lambat atau cepat memasukkan dahulu kemudian banyak sedikit, sudah tentu akan mempengaruhi kualiti masakan. Jadi begitulah juga dengan bisnes. Jadi dalam bisnes ni kita mesti banyak mencari ilmu. Dan sebahagian daripada kami yang sini ini tidak mempunyai ilmu yang khusus. Kerana kita telah berusaha bekerja begitu lama sehinggalah sampai kepada kejayaan tanpa kita mengenal pasti aspek-aspek sebenar yang menyebabkan kita berjaya. Oleh demikian, maka anak-anak muda selain daripada mencedok pengalaman daripada ikhwah-ikhwah senior ini, perlu mencari ilmu-ilmu daripada mana-mana saja. Bahkan hari ini sudah muncul ramai sifu-sifu bisnes mengambil pengalaman mereka, mengambil dia punya approach mereka tanpa meninggalkan asas-asas yang telah kita miliki melalui dakwah dan tarbiyah kita. Kerana kita pun kena faham bahawa semua datang tu dengan mazhab-mazhab yang berbeza-beza. Jadi kita kena begitu bijak untuk mengenal pasti apakah yang terbaik untuk kita laksanakan dan mengharapkan bahawa ilmu ini akan berjaya membawa kita kepada kejayaan. Yang keempatnya ialah keperluan kepada teamwork, iaitu pasukan kerja yang baik. Kita telah memahami amal jama'i dalam dakwah kita, dalam membentuk dan menjayakan sesuatu dakwah, mesti ada di sana apa yang kita sebut sebagai amal jama'i ataupun teamwork. Jadi teamwork ini juga memakan masa dan memainkan peranan yang sangat penting. Kerana apa? Untuk keserasian. Walaupun kadang-kadang suami isteri, walaupun kadang-kadang sahabat yang dekat, tapi bila masuk ke dalam industri ataupun isu pekerjaan, maka di sana akan mungkin juga berlaku perbezaan pandangan dan kegagalan menguruskan perbezaan pandangan menyebabkan berlakunya clash dan akhirnya terpaksa berpisah. Bagi saya,
perpisahan atau perselisihan ini boleh diuruskan dengan baik. Kalau kita ada sifat kasih sayang, hormat menghormati dan memahami undang-undang dan juga hak masing-masing, kita boleh berbeza dengan suasana yang aman dan lapang. Kalau biasa orang memberikan pandangan, perbezaan itu tidak seharusnya dengan suara yang kasar dan menghentak meja. Jadi sebagaimana mungkin setengah-setengah daripada kita berpengalaman di luar negara, orang hanya perlu mengangkat tangan dan I beg to differ, saya mohon untuk berbeza pendapat dengan cara yang sopan dan terhormat, daripada kita bangun menghentak meja dan menjerit bahawa saya tak setuju, kan, dengan kata-kata yang akan tentunya menghiris hati dan perasaan orang-orang lain. Jadi membentuk satu pasukan kerja, membina keserasian adalah merupakan antara ingredient yang boleh memberikan kejayaan. Dan yang seterusnya ialah kita perlukan satu strategi yang terbaik, sama ada pengurusan, keuangan, pemasaran dan juga penghasilan kepada sesuatu produk ataupun servis. Ini yang sering berlaku di dalam bisnes. Ada setengah orang dia bermula dengan idea yang baik. Mungkin rare lah idea itu. Dan dia telah berjaya membawa idea itu ke permukaan, kepada pengetahuan orang-orang yang berminat, dan akhirnya ada pelabur dan seterusnya dapat memasarkan. Tetapi ketika pasaran sudah mula memenuhi permintaan-permintaan dan sebagainya, penghasilan mendatangkan permasalahan, kualiti yang tidak menepati, kuantiti yang tidak cukup, seperti yang berlaku hari inilah. Chef Amal tu, walaupun sudah 1,200 sehari, tapi permintaan melebihi, itu baru Lembah Kelang. Jadi itu yang menjadikan di sana, bila kita tak dapat memenuhi permintaan, maka di sana akan ada peluang-peluang untuk kompetitor atau pesaing mewujudkan persaingan baru. Itulah yang berlaku pada syarikat-syarikat lain, pakaian dan sebagainya. Kita lihat banyak tumbuhnya kompetitor-kompetitor yang telah melihat bahawa peluang ini tidak dapat dipenuhi oleh main producer, seperti berlaku pada Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah bermula dengan satu niche yang berbeza, menyediakan pakaian telekung solat yang mesra pengguna dan memenuhi syariat. Jadi dengan kain yang lembut dan melekat pada muka wanita yang memakainya sehingga kemas dan mematuhi syariat untuk tidak memperlihat atau mendedahkan bahagian dagu yang selalunya terbuka ketika solat dan sebagainya, yang setiap kali mesti dibetulkan, maka dia come out dengan satu material dan bentuk jahitan yang telah memenuhi cita rasa wanita, sehingga dalam masa 10 tahun dia telah keluar sebagai sebuah jenama yang tak terfikir oleh kita, bagaimana telekung menjadi satu komoditi yang terkenal di seluruh dunia hari ini, sampai outletnya sudah ada di Dubai, di London dan juga di Indonesia dan di beberapa negara ASEAN. Jadi ini sumber yang saya dapati di Matrade, ketika melawat di Matrade. Antara produk-produk yang di bawah selian Matrade termasuklah House Boom yang kilangnya di Terengganu, dan merupakan rakan usahawan saya, owner kilang tu. Tapi bila anak muda datang membawa satu idea baru, menggunakan kilang yang lama dan menjenamakan diri mereka, maka mereka telah berjaya menembusi dan keluar daripada zon biasa dalam bisnes atau industri minuman. Jadi memang banyak sekali bisnes-bisnes yang biasa-biasa saja, tetapi bila diurus oleh idea yang luar biasa, diurus secara luar biasa oleh tim yang luar biasa, dengan pemasaran terkini yang juga luar biasa, menghasilkan suatu kejayaan yang luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Kerana dalam waktu yang singkat, mereka telah mencipta berjuta-juta suatu yang tidak dapat difikirkan oleh
orang seperti saya dalam industri berpuluh tahun, bolehkah satu perniagaan yang sangat simple boleh menjangkau puluhan bahkan ratusan juta dalam tempoh yang singkat? Sepertinya contoh kedai runcit, sepertinya contoh kedai hardware seperti DIY. Jadi kedai runcit ada 7E, ada apa nama, Speedmart. So semua apa ni, kedai-kedai runcit ni benar-benar biasa saja. Makcik kita, bahkan ayah kita, kawan kita pernah buka kedai runcit. Tapi kenapa model itu tidak berjaya dan tidak berkembang? Begitu juga hardware. Hardware yang dulunya dimiliki oleh Cina-Cina, yang kalau kita nak masuk kat dalamnya memang sesak kita. Nak cari sebiji paku atau beberapa batang paku, kita terpaksa meneroka satu gua hardware. Hari ni kita pergi ke masa DIY, kita akan dapati semuanya sangat mesra, sangat mudah, memenuhi kehendak kita untuk hanya mendapatkan beberapa batang paku ataupun beberapa bahan yang dengan harga yang sangat murah. Itulah yang saya masukkan sebagai model bisnes ataupun cara bisnes. Di kalangan ahli ikram juga, saya boleh sebutkan bagaimana ikhwah-ikhwah di Arba contohnya berniaga travel agency dengan cara yang terkini dan mungkin cara yang tercanggih, sehingga menjadikan satu industri yang hanya beberapa tahun sudah dapat menjangkau jualan mereka pada ratusan juta. Itu pun saya dapat maklumat tidak banyak lagi negeri yang mereka teroki, hanya beberapa negeri sahaja. Malangnya mereka berdepan dengan isu COVID dan terpaksa bertukar kepada bisnes-bisnes lain. Begitu juga dengan Iman contohnya. Mereka menjual buku. Dan buku ini benda yang biasa. Sudah ada berpuluh-puluh penerbit buku. Tetapi oleh kerana mereka mempunyai beberapa ciri yang saya sebutkan tadi, mereka dapat muncul dalam waktu yang agak singkat untuk berjaya dan memperolehi ataupun mendapat pencapaian yang luar biasa berbanding dengan traditional business. Dan banyak lagi seperti Puan Haridah dengan tasnimnya, Inah Rasa dengan resipi-resipi masakannya, Dalusia dengan makan minumannya, yang sampai membawa bisnes ini ke luar negara. Inilah apa yang saya maksudkan dengan kelebihan yang ada pada anak muda dalam mengoperasikan bisnes. Dan saya percaya di luar sana masih ramai lagi ikhwah akhwat kita yang ingin terlibat, sudah terlibat, tetapi belum berjaya, belum mempunyai resepi yang saya sebutkan tadi untuk berjaya. Dan perkara yang terakhir yang ingin saya sebut daripada beberapa perkara yang saya sebutkan tadi ialah dana ataupun modal. Modal ini saya letakkan yang terakhir kerana sebelum ini usahawan selalu menjadikan modal sebagai asas. Nak berniaga kena ada modal. Pengalaman saya, modal tu adalah benda yang terakhir. Kerana apa? Kerana ketika kita ingin mendapatkan modal, kita mesti menyediakan satu kertas kerja ataupun pelan perniagaan. Jadi semua yang saya sebutkan tadi mesti berada di dalam kertas itu dan juga di dalam dapatan kita untuk memberi kepercayaan kepada orang yang ingin melabur. Kita kena ada idea, kita kena ada ilmu, kita kena ada keinginan, kita kena ada sikap positif yang ingin mencuba dan terus mencuba. Kita kena tuliskan pengalaman gagal kita berapa kali dan kenapa. Apa yang kita pelajari. Kita kena sediakan kemampuan teknologi yang kita tahu. Ilmu-ilmu marketing yang telah kita ikuti. Kita juga mesti mempunyai teamwork. Siapakah orang-orang yang bersama dengan kita. Dan seterusnya. Barulah kita boleh persembahkan plan bisnes kita kepada pemodal-pemodal. Jadi disitulah peranan yang ingin dimainkan oleh UPE. Nak membina dan menyuburkan kitaran sistem perniagaan untuk usahawan muda ini supaya kebarangkalian kita gagal itu sangat tipis. Kalau dulu skim-skim yang dibuat oleh kerajaan, kebarangkalian gagal tu sangat tinggi kerana ramai yang datang tu memang nak ambil modal, nak buat bisnes dan nak membina style kehidupan.
Inilah antara ancaman-ancaman besar kepada pembisnes, iaitu mereka tidak fokus kepada satu-satu bisnes dan mudah beralih kepada bisnes-bisnes yang lain tanpa memastikan bahawa bisnes pertama mereka successful. Dan yang keduanya ialah mereka telah menukar lifestyle sehingga lifestyle itu meningkatkan kos kehidupan mereka. Dulu gaji mereka RM5,000 sudah cukup, tetapi lifestyle mereka menjadikan RM15,000, RM20,000 tidak cukup. Sedangkan lebihan gaji yang menampung lifestyle mereka itu boleh digaji kepada kepakaran-kepakaran baru untuk membawa peningkatan jualan baru kepada industri mereka. Dan seterusnya ialah bagaimana anak-anak muda ini perlu bijak dan pandai menguruskan keuangan, termasuk membuat akaun yang betul, membuat keputusan-keputusan yang betul dan menjaga rekod dan akaun mereka supaya mereka tidak terjebak kepada kecacatan atau kepincangan, kerosakan dalam pengurusan keuangan yang menyebabkan bisnes yang hebat pun boleh jatuh. Sudah banyak bisnes-bisnes yang hebat yang jatuh akibat daripada pengurusan, bukan kerana jualan yang merudum jatuh. Saya tak naklah sebutkan di sini kerana ini akan menimbulkan rasa tidak senang dan mungkin menjadi bahan dakwaan orang lain pula bila kita sebut benda yang agak negatif. Tapi semua kita boleh membaca dan boleh melihat satu jenama yang dulu kadang-kadang terpampang di surat-surat khabar dan di billboard, hari ini sudah tidak ada lagi. Tapi dengan apa yang saya sebutkan tadi, ramai-ramainya yang kita telah sebutkan tadi, dan keberadaan kita di dalam networking Ikram yang mempunyai 26,000 ahli, yang 70% daripadanya anak muda, menyebabkan industri ini industri yang ingin dibangunkan oleh mana-mana peniaga sudah mempunyai market ataupun pasaran yang telah tersedia untuk diguna atau dinikmati oleh ahli-ahli Ikram sebagai orang yang pertama. Sebagaimana ikhwah kita terjun dalam bidang menguruskan akikah contohnya. 1 tahun ada berapa ribu ikhwah yang melahirkan anak. So itu sudah sebahagian daripada pasaran mereka. Begitu juga dengan sekolah-sekolah kita. Kita ada berpuluh ribu pelajar-pelajar yang memerlukan setiap tahun pakaian, kopiah, telekung dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan oleh ramai lagi player-player. Namun begitu market terbesar kita adalah di luar. Dan market yang lebih besar lagi adalah tanda-tanda kerajaan. Semua ini tidak akan datang bergolek. Ia mesti bermula di mana-mana sehingga kita mempunyai keupayaan saya sebutkan tadi, pengeluaran, keupayaan idea baru, keupayaan untuk memasarkan, keupayaan untuk menjaga kualiti dan keupayaan untuk sustain. Untuk memastikan bahawa kita, produksi kita, perniagaan kita terus-menerus berkembang dan terus berkembang. Jadi ikhwah dan akhwat sekalian, disitulah peranan UPE yang baru bermula dalam 2 tahun lepas. Ketika kita bermula, COVID melanda, apa yang kami buat ialah mengumpulkan data-data. Sampai sekarang, antara kekangan kami ialah kegagalan mendapat data yang tepat tentang usahawan-usahawan. Saya menyeru pada kali ini untuk ikhwan dan akhwat mengisi borang yang kami sediakan untuk kita kenal pasti bidang perniagaan apa, minat apa, kecenderungan apa, bukan isu kelulusan apa yang ikhwan dan akhwat miliki. Kelulusan tu penting untuk kita tahu, oh dia pernah ada kepakaran ini, tapi minat dia telah berubah. So isikan semua dan kita akan cuba untuk takungkan dan analisa dan dapat reach paling dekat dengan ikhwan dan akhwat yang terlibat dan ingin terlibat dengan perniagaan untuk kita sama-sama grow. Kami bukanlah berjanji bulan dan bintang untuk membantu, tetapi kita nak grow bersama sebagai satu unit baru dalam Ikram ini. Saya melihat potensi di kalangan kita sangat besar. Yang sudah berjaya tanpa wujudnya UPE pun sudah ramai. Bayangkan kalau kita dapat menjadikan mereka ini mentor-mentor untuk membantu usahawan-usahawan baru. Jangan rasa kecil dengan idea kita walaupun buat kerepek. Jangan rasa kecil. Hari ini beratus-ratus orang pergi ke Banting, Sungai Besar,
Beratus-ratus juga katanya, beratus-ratus sekadar untuk mencari kerepek-kerepek untuk hari raya. Dan sebenarnya bukan untuk musim perayaan saja. Katanya memang setiap hari beratus-ratus orang. Sebagaimana industri di Pantai Timur, Keropok Leko dan sebagainya, sudah bertahun-tahun kita lihat orang beratus-ratus. Bayangkanlah beberapa ratus juta pendapatan mereka ni. Namun satu aspek lagi dari sudut perniagaan ini ialah kita mempunyai maklumat tentang adanya ikhwah-ikhwah yang memiliki duit seperti orang-orang usahawan-usahawan emas, kain batik dan keropok di Pantai Timur. Tapi kegagalan mereka ialah mereka nak menguruskan harta mereka melabur di tempat yang betul. Dan di sinilah kita ada ikhwah-ikhwah yang terlibat dengan hartanah, dengan investment dan sebagainya. Munculkanlah diri antum untuk bersama-sama kita membina satu kekuatan ekonomi kepada Ikram supaya kitaran wang itu dapat dimanfaatkan untuk kerja-kerja dakwah dan membentuk ummah, membentuk negara rahmah seperti yang kita idam-idamkan. Jadi sekali lagi dengan keterbatasan waktu ini, saya menyeru kepada semua usahawan untuk sama-sama bergabung di dalam Mubin dan juga mengisi data-data yang telah disediakan oleh UPI untuk memasukkan diri kita dalam bersama-sama secara jama'i dalam usaha-usaha untuk memperkasakan ekonomi diri dan juga Ikram. InsyaAllah kita akan saling bantu-membantu sesama sendiri dan kita akan cuba membina arus ekonomi Ikram sebagai satu contoh dengan kualiti-kualiti Islamik yang kita telah pelajari melalui petak-petak usrah kita, bilik-bilik usrah kita, sebagai seorang yang jujur, amanah, berbudi pekerti, berakhlak mulia, hormat menghormati, yang sangat-sangat didambakan oleh ummah hari ini. Kita tidak mempunyai banyak sampel di luar yang memiliki package ini. Kita pun ada package terbawi, tetapi tidak banyak kejayaan secara ekonomi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah membantu kita. Selepas hari raya ini kita akan gerakkan lagi pelbagai aktiviti-aktiviti untuk kita bangkit dengan cepat, mengambil peluang, belajar daripada yang sudah berpengalaman, belajar daripada orang lain walaupun di luar Ikram tentang strategi, teknik dan dunia bisnes yang terkini untuk untuk menyiapkan diri kita supaya relevan dengan dunia perniagaan hari ini. Mohon ampun dan maaf dari saya secara peribadi sempena kedatangan Aidilfitri yang mulia ini. Sekiranya ada apa-apa kesilapan dari saya secara peribadi dan juga daripada seluruh warga UPI, Unit Pemerkasaan Ekonomi Ikram, yang telah baru disahkan oleh JKP di dalam Jawatankuasa Pusat Ikram untuk sesi 2022 hingga 2025, di mana sebelum ini saya tidak berada di dalam Jawatankuasa Pusat, hanya berada di bawah pejabat Presiden. Tapi hari ini dengan struktur baru Ikram, UPI telah berada dalam struktur JKP dan insyaAllah saya berharap dapat berfungsi dengan lebih baik untuk mencapai matlamat apa yang kita cita-citakan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.